A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, Allahumma amin. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar semua. Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Alhamdulillah, hari kita bertemu sekali pada hari Jumaat pagi. Pagi ini jangan lupa kita berselawat kepada Nabi SAW, kerana Nabi SAW sebutkan siapa yang berselawat kepada dirinya 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang, maka dia akan mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Dan hari Jumaat adalah hari untuk kita memperbanyakkan lagi selawat kepada Nabi SAW. Dan insya-Allah hari ini kita sambung pembincangan kita dalam pasal Al-Quran. Pada sesi yang lepas kita bincangkan tentang bahagian isim yang pertama, iaitulah dhamir ataupun kata ganti nama diri. Ini bahagian pertama, so kita baru sahaja masuk, dan juga selamat datang ucapkan pada kita ada sahabat yang baru hari ini, kita ada Puan Mariani hari ini, ahlan wa sahlan. Dan memang kita baru saja bermula, baru je bermula. Kita baru melihat setelah perbincangan berkaitan dengan 3 komponen utama dalam bahasa Arab. Kita ada 3. Pertama, kita ada isim, fi'il dan juga harf. Ini 3 komponen utama dalam bahasa Arab. Terutamanya kita cerita khusus tentang Al-Quran. So berapa banyak apa perkataan, dia akan balik kepada 3 kategori ini sahaja, isim, fi'il ataupun harf. Dan kita masuk pada bahagian yang pertama, bincangkan yang berkaitan dengan isim, dan yang pertama yang ketiga adalah dhamir. Untuk dhamir kita hanya ambil 8 sahaja untuk permulaan ini daripada total 14. Kenapa? Kerana 8 ini yang kerap berulang. Yang paling kerap berulang berbanding yang lain itu. Yang lain tu bukan tak ada, cuma dia tak berapa banyak sangat berulang. So kita nak fokus pada yang paling kerap berulang. Mudah-mudahan dia lebih mudah untuk kita nak ingat, insya-Allah. Baik. Ini kita nak lihat sedikit pada Al-Quran 8 dhamir ini sebelum kita melanjutkan pada bahagian dhamir yang lain, insya-Allah. Baik, kita buka random je lah. Buka daripada surah Al-Baqarah ini. Kita lihat pada muka surat yang ke-5. Mula daripada muka surat yang ke-5, kita nak mencari dhamir yang bersendirian. Dia stand alone, dia duduk seorang-seorang, tak sama dengan yang lain. Baik, lihat pada ayat yang ke-26, kita sama-sama cari. Innallaha la yastahi an a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويضل به إلى الفاسقين. Baik, seterusnya tak ada. Ayat 28 juga tak ada. Baik, ayat yang ke-29, kita lihat di awal ini, di awal ayat tu Allah sebutkan huwallazi, adanya perkataan
huwa di situ. Baik, huwa dia adalah dhamir yang salah satu dhamir 8 dhamir yang kita bincangkan. Baik, maka bila kita jumpa perkataan dhamir kata ganti nama pronouns, kita duduk sekejap, kita boleh gariskan dia dan kita letakkan kategori perkataan tersebut. Apakah kategorinya? Kategori besar dulu isim, fi'il ataupun harf. Kategori besarnya dia adalah isim. So ini dia punya kategori besar dia. Baik, detail sikit. Dia adalah isim apa? Dia adalah isim Ya, dhamir. Ustaz, dia huwa tu dengan huwa lazi sama Ustaz Huwa tu dan juga Kan disambung tu huwa lazi tu. huwa alladhi. Dari sudut bacaan dia bersambung. Tapi dia tak sekali. Dia asing. Dia berbeza. Dialah Allah. Betul. Cuma dari sudut tulisan tu kita nampak dia bacaan tu dia macam bersambung lah kan. Kan tetapi daripada sudut tulisan tu dia tidak bersambung. Baik, maka huwa sahaja, huwa sahaja kan. Kategori besarnya adalah isim, detail sikit dia adalah dhamir. Baik, kalau kita ingat dia adalah isim saja, okey ke tak? Okey. Okey. Kan, kerana kategori besar tu yang penting untuk permulaan. Baik, huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Baik, kita ada di akhir ini perkataannya wahwa. Wahwa. Baik. So pertama sekali nak buat apa? Jumpa satu Kategori perkataan. dia sebagai isim. Baik, so kita untuk siapa yang mungkin boleh detect, so kita boleh dapatlah kategorinya adalah isim. Baik. Katakan orang tak perasan. Kan? Maka bila jumpa satu perkataan, pertama sekali kita nak buat dulu, kita nak potong dulu. Kita nak asingkan dulu perkataan. Kenapa? Walaupun kat sini tulisan dia nampak okey lah. Tulisannya nampak berasingan. So bolehlah kita, mudah kita nak tangkap. Tapi ada nanti perkataan yang tulisannya itu bersambung secara direct. Jadi kita akan tengok. Baik, maka jumpa satu perkataan, pertama sekali yang kita nak lakukan adalah kita nak potong. Apa maksud potong? Kenapa nak kena potong? Kita nak asingkan dia daripada perkataan-perkataan yang lain. Kerana kita tak nak tersalah letakkan kategori dia. Okey. So kita potong, kita asingkan. Baik, macam mana kita nak tahu yang kita potong tu betul? Takut kita tersalah potong. Baik, dua huruf yang selalu dia berada di sesuatu awal perkataan. Huruf waw dan juga huruf fa. Wa dan juga fa. Ini selalu ada di celah-celah perkataan. Banyak ada. Baik, untuk wa terjemahannya adalah dan. Untuk fa terjemahannya adalah maka, lalu, kemudian. Ada bahagian ayat yang diletakkan terjemahannya serta. Tengoklah pada penggunaan dia. Baik, maka kita potong wa ini dan kita tahu wa yang kita nak asingkan itu yang ada terjemahan dan. So nak buat apa? Tengok pada Al-Quran terjemahan ada tak perkataan dan. Baik, dan terjemahan untuk wa ada perkataan dan. Dia bila ada, confirmlah ini bukan sebahagian daripada perkataan yang datang selepas itu, so kita boleh asingkan dia, kita potong dia. Baik, maka tinggallah perkataan huwa sahaja. Baik, untuk huwa inilah yang kita kategorikan dia sebagai isim. Detail sikit dia adalah isim dhamir. Okey, baik. Kenapa penting untuk nak potong perkataan ini? Kerana kalau kita lihat pada ayat yang ke-184 surah Al-Baqarah juga, ayat 184 pada muka surat 28. Ustaz boleh tunjuk ayat tak? Boleh? Ni ada di skrin.
Nampak ke kat skrin? Nampak Tak ada. Alamak, tak ada 184 lah. Okay, saya share. Ya ayuha mamadu. Okay. Nampak ke? Baru nampak. Habis yang tadi tu tak nampak? Yang tadi tu yang kotak-kotak merah tu. Oh iya ke? Nah, saya dah dah conteng dengan ayat tadi tu. Astagfirullah. Itu sebab Ustaz, saya nak minta Ustaz tulis, saya kata tulislah Ustaz huwa potong waw biar kita nampak huwa. Ni Ustaz tak cakap apa-apa pun. Aduh. Saya tak perasan, saya salah share screen. Saya buka, saya Itulah, kata nak saya share kena pun cari screen mana tadi. yang Ustaz tulis tu, mana dia? Aduh. Ingat kalau buka mushaf lagi baik kan Ustaz? Ya, boleh buka WhatsApp. Yalah, Cuma kalau tapi- kata tak nampak, boleh tengok pada skrin je. Boleh tengok saya tulis sekali kan. Itu dia tadi yang saya contoh tadi dah terpadam. Ini dia. Ini dan ini. Saya berjaya tadi tulis yang paling cantik. Macam tu lah Ustaz. Salah skrin rupanya. Saya salah tunjuk skrin. Baik, saya ulang tadi. Kita ada wa dan juga fa yang selalu berada di awal ayat. So, wa ini terjemahannya sebentar. Dan. Okey. Terjemahannya adalah dan. Fa ini terjemahannya yang selalu digunakan adalah maka, lalu kemudian. Barulah nampak. Okey. Baik. Ustaz, Ya saya. wa ni dengan fa ni bukan isim Ustaz. Wa dan fa ini dia bukan isim. Wa dan fa ini dia bukan isim. Kategorinya lain. Kategorinya kedua ini adalah harf. Cuma nanti kita akan belajar dia harf apa benda. Kata sendi. Dia kata sendi. Betul. Dia harf tapi tak isim. Bukan. Sebab isim kategorinya lain, harf kategorinya adalah lain, kategori yang berbeza. Kan? Harf dia perlukan kepada perkataan yang lain untuk nak menerangkan dia. Isim dia tak perlu kepada perkataan yang lain. Dia boleh difahami. Baik. Maka wa dan fa ni selalu berada di celah-celah perkataan. Sebab itu bila kita jumpa satu perkataan pertama sekali nak kena potong. So jumpa je perkataan pertama sekali potong. Potong ataupun asing. Saya gunakan potong. Sebab kita nak kena potong pun perkataan tu. Dan ini kemahiran, saya buatkan kemahiran yang mahal yang kita dapat sekali bila kita belajar bahasa Arab ni, terutamanya bahasa Arab Quran. Baik, maka wa di sini kita dah potong, dah asingkan dia. Nak buat apa? Macam mana nak confirmkan? Tengok pada terjemahan ada tak perkataan dan. Dan tadi dah dikongsikan wa ini terjemahannya ialah dan dia. So ada perkataan dan. Bila ada perkataan dan, maka confirm dia bukan sebahagian daripada perkataan yang datang selepas itu, iaitu perkataan huwa. So kita boleh potong dan asingkan dia. Baik, maka tinggal perkataan huwa. Perkataan huwa ini sahaja yang isim. Detail sikit dia adalah dhamir. Kalau kita tak potong, maka apa akan jadi? Kalau kita tak potong awal-awal, kita akan letakkan kesemua ini adalah isim dhamir. Betul ke salah? Salah lah sebab wa ini wa lain. Huwa ini sahaja yang isim dhamir, huwa ni lain. Maka sebab itu kena potong, kena asingkan dia supaya kita jelas, tak salah letakkan kategori. Kerana nanti salah letak kategori, nanti tadaburnya juga akan berbeza. Maklumat yang kita akan dapat ambil daripada situ pun adalah berbeza. Baik. Jom pergi ayat yang ke-184. Ni baru boleh. Terima kasih sebab bagi tahu. Kalau tak saya syok sendiri je. Tak perasan. Ingatkan skrin saya, ya salah. Baik, ayat ke-184 di penghujung ayat 184 itu, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Baik, kat mana nak tengok? Baik, saya nak ajak kita tengok perkataan fahuwa. Perasan tak perkataan ni? Mungkin ada yang perasan, mungkin tak perasan. Kenapa tak perasan? Sebab dia bersambung dengan huruf yang lain.
Huruf Ya. apa? Huruf Fa. fa. Oh, fahuwa. Maka itu. Maka Maka di sinilah pentingnya kemahiran potong. So bila kita jumpa tu perkataan kita tenang je, relax. Tengok aje. Perkataan tu ada yang boleh potong tak? So ada yang boleh potong, kita potong. So kita tengok di sini dua huruf yang kita beri perhatian selalu, wa dan juga fa. fa. Baik, ada kita potong dulu. Baik, lepas dah potong tak boleh confident potong tu confirm betul, tak boleh. Sebab kita ada perkataan dalam bahasa Arab memang asal dia bermula dengan fa, memang dia bermula dengan fa. So kita tak nak tersalah potong juga, kan? Sebab itu bila dah potong kita kena semak Al-Quran terjemahan. Ada tak perkataan maka ataupun lalu ataupun kemudian. Baik, fahuwa di sini terjemahannya apa? Maka. Maka dia. Maka dia. Ni cantik. Itu bagus kalau kita ada Quran terjemahan. Terjemahannya lebih ikut. Ada dekat situ maka dia. Saya punya tak ada dia. Maka itu. Maka itu. Okey, boleh. Maka itu. Baik, ada perkataan maka confirm dia bukan sebahagian daripada perkataan, so kita boleh potong, asingkan dia. Baik, tinggallah perkataan huwa sahaja. Baik, huwa inilah yang kita nak kategorikan dia. Kategori besarnya ialah isim, Dhamir. detail sikit dia adalah dhamir. Tahu dia isim sudah memadai. Maka sebab itu penting potong memotong ini. Skill yang telah para ibu semua asah sejak berpuluh tahun dulu digunakan hari ini. Penting rupanya potong-potong. Kalau tak, kita dah salah letakkan dia punya kategori satu. Yang kedua, dia akan buatkan kita tak perasan pun perkataan tu. Kita akan tak perasan sebab dia dah bersama dengan perkataan yang lain. Baik. Itu penting kemahiran potong. Jumpa satu perkataan, pertama sekali yang nak buat adalah potong dulu sebelum buat benda yang lain. Okay, baik, kita patah balik ke belakang sikit. Kita tengok pada ayat yang ke-50, muka surat yang ke-8. Muka surat 8 ayat yang ke-50. Surat berapa Ustaz? Muka surat 8. Muka surat 8 ayat 50. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Baik, ada perasan domir yang dia duduk seorang-seorang yang tak bersambung? Antum. Baik, Antum. kita ada domir Wa antum. Antum. Ini macam mana nak dapat tahu ni? Itu memang kena kita hafal selalu lah. buat latihan, mahir nanti insya-Allah. So kita ada 8 je. So tak banyak. Dan nanti boleh print juga. Nanti saya akan berikan table, boleh print selit lah dekat celah Quran tu untuk nak rujuk. Wa antum. Baik, nak buat apa? Pertama sekali potong wa yang berada di depan itu dan lihat dalam terjemahan ada tak perkataan dan. Kadang-kadang terjemahannya sedang ataupun sedangkan. Ada terjemahan dia letakkan dalam keadaan. So ada beberapa lah untuk perkataan dan. So dan bukan satu je dan, terjemahannya wa tu dia sedangkan ada, dalam keadaan pun ada juga. Baik, dalam keadaan wa ni dalam terjemahan letakkan apa? Wa antum sedangkan. Sedang kamu. So ada perkataan sedang kat situ, maka confirm dia bukan sebahagian daripada perkataan. So tinggallah perkataan antum. Baik, kategori perkataan antum, apakah dia? Isim, fi'il ataupun harf? Isim. Kategori besarnya dia adalah isim. So detail sikit dia adalah dhamir. First sekali dia punya nama besar dia dulu, kategori besar dulu. Lepas tu baru pergi pada detail sikit. Baik, ayat 51 sama juga. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum. Sama ada lagi perkataan wa antum. Baik. Kita ke belakang sikit. Muka surat sebelah belakang tu, muka surat yang ke-7. Muka surat 7 ayat ke-39. Ayat 39 pada muka surat yang ke-7. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina
ulaika ashabun nari hum fiha fiha khalidun. Hum. Baik, Hum. kita ada apa kat sini? Kita ada dhamir hum kat sini. Baik. Maka kategori dia apa? Hum, kategori besarnya. Isim. Hum. Kategori besarnya dia adalah isim. Detail sikit dia adalah isim dhamir. Begitu juga ayat 38 penghujung itu sama. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada juga hum di ayat yang ke-38. Mereka. Dekat sini dia kata mereka, yang sini dia kata kamu. Ada beza ke Ustaz kamu mereka? Kamu dan mereka. Sepatutnya mereka je semua tu. Tak boleh jadi kamu, jauh. Jauh Ya, beza tu kamu dan mereka tu. Betul. Kamu ke satu je. Kena kamu dan mereka. Kamu orang yang kita sedang bercakap dengan dia depan, mereka Depan dia orang yang kita. ketiga, third. Dia tak ada dengan kita. So sepatutnya terjemahannya adalah mereka, tak boleh kamu. Baik, maka ini 8 dhamir, 8 dhamir yang permulaan ini kita nak biasakan. Mungkin ada yang dah biasa, bahkan kita dah biasa dah pun waktu sekolah rendah, inilah dia pun dhamir yang kita hafal. Cuma kita nak biasakan balik. Sekolah rendah belajar dah. Awal dulu dah belajar. Tak belajar Arab pun Ustaz. Oh, tak belajar bahasa Arab. Allah Ustaz, kami ni tak pernah dengar belajar Ustaz. Kami ni generasi lama Ustaz. Mana ada bahasa Arab sekolah? Dulu tu tak ada. Betul. Oh ya, tak ada. Tak ada dulu, tak ada. Okey, Kita ni semua sekolah orang putih Ustaz. Oh ya, lupa. Tak ada Ustaz. Okey. Dulu Jawi kat sekolah. Pandai Jawi je. Okey, masya-Allah. Right, tu dhamir. Satu lagi kalau kita lihat pada surah Al-Waqi'ah. Maaf, kita ada pada surah Al-Hadid. Surah Al-Waqi'ah di penghujung-hujung surah Al-Waqi'ah itu. Juzuk 27. Muka surat 536. Muka surat 536. Daripada ayat yang ke-57. Muka surat 536 ayat yang ke-57. Kita lihat firman Allah, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Baik, kita ada dhamir apa kat sini yang duduk seorang-seorang yang tak bersambung? Kita ada dhamir nahnu. Dia duduk seorang-seorang. Baik. Yang tak bersambung. So kita ada nahnu. Kategorinya adalah isim, detail sikit dia adalah isim dhamir. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kita ada di sini perkataan dhamir antum. Kat bawah ayat 59. 9. Maka kategori antum dia adalah isim, dia sekali adalah dhamir. A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Kita jumpa lagi nahnu kat sini. Baik. Antum Kategori dengan nahnu di sini adalah isim dhamir. Bagi ayat 60 kita jumpa lagi nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kita jumpa lagi dhamir nahnu. Kami tidak lemah. Dhamir nahnu. Kami. Dhamir nahnu. Muka surat belakang pun sama. Kalau tengok penghujung tu ayat 74 kita ada wa antum hina idzin tanzurun. Ayat selepas itu wa nahnu aqrabu, ada dhamir nahnu. Kita pergi muka surat selepas itu pada surah Al-Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa. Ada apa kat situ? Ada dhamir huwa. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa. Kita jumpa lagi. Huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Banyak huwa. Kita pergi sebelah, muka surat yang sebelah
masih lagi domirnya banyak huwa. Pada beberapa ayat yang ada di situ semuanya huwa. Wah. Muka surat selepas itu ayat 12 kita ada huwa. Ini saya tunjukkan saja. Ayat berapa tadi? Ayat 9 pun ada. Ada. Waladzi. Ini saya nak tunjukkan sahaja banyak muka surat yang dua muka surat lepas tu banyak hum dan juga antum. Hum dan juga antum selepas daripada itu. Okey, baik. Poinnya ialah ini 8 dhamir yang awal yang kita nak beri perhatian bersama-sama. Dan katakan Ustaz 8 ni banyak benar Ustaz, tak boleh diskaun ke? Ada yang nak diskaun ke? Tak payah. Saya diskaun. 8 okey. Di diskaun langsung tak faham Ustaz. Diskaun lagi langsung tak faham. Baik. Yang saya nak sebutkan ialah dalam pada 8 dhamir ini, kalau kata mencabar kita nak beri perhatian pada ke-8 dhamir ini, maka beri perhatian pada 4 yang selalu berulang daripada 8. 8 ni selalu kita akan jumpa. Daripada 8 ini ada 4 yang lebih yang selalu kita akan jumpa lagi. Pertama, huwa. Yang kedua, hum. Yang ketiga, antum. Yang keempat, nahnu. So daripada 8 dhamir, ini 4 yang paling popular antara yang 8. Ni top 4. Top 4 daripada yang 8. Lepas tu kita daripada ayat yang kita lalu tadi, yang kita dah jumpa huwa, hum, antum dan juga nahnu. Yang lain ni ada tak? Hiya, anta, anti, ana, ada. Cuma dia kurang sikit daripada 4 yang kita dah tandakan ni. So kalau kata baru nak ni balik 8 ni, so tak tahu mana satu nak ambil sebab 8 ni banyak sangat, ambillah 4 ni dulu. 4 ni dulu daripada 8. Paling cantik 8 ni kita familiarkan, tapi untuk permulaan boleh bahagi dua buat 4. So untuk 4 yang awal ini yang kerap kita akan jumpa, huwa, hum, antum dan juga nahnu. Ini 4 yang paling kerap kita akan jumpa. So setakat kita buat latihan, inilah dia pun 4 yang kita dah jumpa. Kan? Baik. InsyaAllah. Okey. Maka itu, ini adalah dhamir yang kita kata dia duduk seorang-seorang. Dia stand alone. Dia tak bersambung dengan mana-mana perkataan yang lain. Jadi dia sebenarnya lebih mudah untuk kita nak detect dia. Kita nak recognize dia sebab dia tak bersambung dengan perkataan yang lain, kecuali adalah dia bersambung dengan beberapa huruf di depan dia. Kan? Dan paling kerap adalah huruf apa? Huruf fa. Kan ini yang akan bersambung terus pada tulisan, dan juga wa, dia akan menempel di depan. Kalau fa dia akan bersambung terus, dia akan jadi macam ni, fahum. Kan? Kalau wa paling tidak, wahum, dia tak bersambung dah juga tulisannya tu kan. Tapi kalau fa disambung terus. Kalau dengan nahnu dia akan jadi fa nahnu. Kan, fa nahnu macam tu. So dia memang sambung terus dengan tulisan. Tapi dia ini je lah huruf fa je lah, huruf lain tak ada. Sangat jarang lah kita jumpa huruf yang lain. Adalah huruf lain tu huruf la. Kan kita ada lahwa kan contohnya. Tapi itu pun dia tak berapa kerap lah, dia jarang kita jumpa. Okey, baik. Dalam bentuk 8 yang kita kata tak bersambung ini, baik, dia ada lagi bentuk yang lain yang datang selepas itu. Apakah bentuknya? Dia ada bentuk yang bersambung dengan perkataan yang lain. Dia bersambung dengan perkataan yang lain. Baik. Maka 8 dhamir tadi yang tak bersambung, ini dia 8 bentuk apabila dia bersambung dengan perkataan yang lain. Baik. Sebentar saya besarkan sikit.
Okey. Kita fokus pada 3 yang atas dulu. Okey. 3 yang atas ini bentuknya apabila dia bersambung dengan perkataan yang lain. Baik. Yang pertama, nya ni tadi. Baik. Apakah dhamir yang pertama sekali? Dhamir yang pertama ialah huwa. Betul? Baik. Tulisannya ialah huwa bila dia duduk seorang-seorang. Dia tak bersambung dengan perkataan yang lain. So, dia bunyinya huwa. Bila dia bersambung dengan perkataan yang lain. So, kita cerita sambung ni, kedudukannya di mana? Kedudukannya berada di penghujung perkataan. Dia berada di penghujung perkataan. Dia bukan duduk di tengah, tetapi dia duduk di hujung. So, dhamir yang bersambung ini, dia duduk di hujung perkataan. Last sekali. Bila dia bersambung dengan perkataan yang lain, dia berada di hujung perkataan, dia akan berubah bentuk tulisannya menjadi begini. Untuk huwa, dia akan tukar jadi hu ataupun hi, dua. Dan bentuknya adalah bentuk ha yang bersambung dan bentuk ha yang bulat yang tidak bersambung. Baik, saya letakkan di tengah sikit. Okey, supaya kita boleh fokus pada yang ni dulu. Okey. Maka bentuknya ada 4 bentuk. Sebenarnya baris sajalah. Hu dan juga hi bentuknya begini. Bila kita akan jumpa ini, bila dia bersambung dengan perkataan yang lain. Baik, contoh dalam Al-Quran kita jumpa perkataan alaihi. Biasa jumpa perkataan alaihi, biasa perkataan alaihi. So, hi di belakang ini adalah dhamir huwa yang dia bersambung dengan perkataan yang lain. Sebab itu dalam terjemahan kita akan jumpa perkataannya. Perkataannya. Nya tu merujuk kepada apa? Dia lah. Dia ataupun ia. Kan? Kalau dia tak bersambung, kita sebut dia ataupun ia. Bila dia bersambung dengan perkataan yang lain, kita tukarlah dia jadinya. Kan? Kalau kita sebut ini adalah bahasanya dia punya. Kan? Satu lagi kepunyaannya. So maknanya adalah sama. Kan? Satu dia punya, satu kepunyaannya. Cuma beza dhamir itu diletakkan. Satu diletakkan dia seorang je kat depan, satu lagi diletakkan di belakang, so tukar jadi nya. Kita tak kata kepunyaan dia, kita kata kepunyaannya. Baik, nya tu inilah dia bentuk bila disambung dengan perkataan yang lain. Baik. Dan kita nak beri perhatian juga untuk dhamir yang bersambung ini, dia digunakan lebih kerap daripada dhamir yang tak bersambung, dhamir yang duduk bersendirian. Tadi tu, yang tadi kita lihat tu. Dhamir yang bersambung ini dia lebih kerap berulang, lebih kerap digunakan berbanding yang duduk seorang. Maka bahagian ini sebenarnya yang kita nak kena beri perhatian lebih daripada dhamir yang dia duduk seorang tu. Sebab dia seorang dia lebih mudah untuk kita nak kenal, nak detect. Tapi yang bersambung ini dia lebih mencabar. Sebab apa? Sebab di sinilah kemahiran potong digunakan pada setiap perkataan. Setiap perkataan kita akan gunakan dhamir potong-potong tu. Okey, baik. Kita lihat pada contoh. Saya nak ambil pada semua tapi kita tengok satu-satu. Kita lihat pada contoh terus supaya mudah kita nak tengok yang mana satu sekarang ni kita tengah belajar. Okey, baik. Pada surah Al-Hadid tadi, muka surat 541. Muka surat 541. Surah Al-Hadid, surah ke-57, ayat ke-25. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist.
Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Baik. Kita nak lihat pada perkataan fihi. Perkataan fihi. Okey. Perkataan fihi ni. So, jumpa satu perkataan nak buat apa? Jumpa satu perkataan kita nak potong. Kita nak potong apa yang boleh potong lah. Jangan perkataan tu tak boleh potong, kita potong juga tak boleh. Potong apa yang boleh potong je. Baik, pada perkataan ini, apa yang boleh kita potong? Pada setiap perkataan yang paling mudah untuk kita nak potong dan yang paling awal untuk nak kena tengok untuk dipotong adalah belakang. Kerana selalunya ada dhamir yang bersambung dengan perkataan. Baik, di sini ada perkataan apa? Ada perkataan he. So kita potong dekat perkataan he itu. Potong dekat perkataan he itu. Baik, macam mana kita nak pastikan yang kita potong ni betul? Macam mana nak buat? Senang je. Tengok dalam terjemahan ada tak perkataannya. Ada tak perkataannya? Baik. Apakah terjemahan fihi? Yang padanya. Yang padanya. Nya tu ada. So bila adanya, maka betul lah kita potong ni. Dia bukanlah sebahagian daripada perkataan di depan itu. Baik, maka he terjemahannya adalah nya. Betul, kita dah asingkan. Kemudian baru kita letakkan kategori. Apakah kategori he? Kategori besarnya apa? Isim dhamir. Kategori besarnya dia adalah isim. Detail sikit dia adalah isim dhamir. Dhamir. Baik. So selesai. Yang isim dhamir ini je. Fi ni bukan. Fi ni cerita lain. Fi ni cerita yang sebab tu kita nak potong asingkan. Wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu. Baik, kita ada perkataan Allahu dan kita tengok ada hu di belakang tu. Baik, kita pun potong. Lepas potong nak buat apa? Double confirm dengan lihat pada terjemahan. Ada tak perkataannya? Baik, Allahu, apakah terjemahannya? Di sini Allah saja, Ustaz. Allah saja, tak adanya. Tak Tak ada. ada. Baik, Allah kalau tak adanya, boleh potong ke tak boleh potong? Tak Tak boleh. boleh, Ustaz. Tak boleh lah potong. Senang je, tak apa pening. Jangan paksa dia adanya. Kalau tak adanya, dah, jangan potong. Settle lah. Maknanya hu itu dia sebahagian daripada perkataan. So kita tak boleh potong. Okey. Lepas tu bila dah potong, kena double confirm dulu. Baru kita letakkan kategori. Kan? Jangan overconfident bila potong. Nampak aja semua nak potong. Tak. Kena takut dia adalah sebahagian daripada perkataan. Baik. Waliya'lamallahu may yansuruhu. Baik, kita ada yang suruh ni. Baik. Ada. Kita perasan apa? Dalam perkataan ni pertama sekali bila jumpa perkataan kita nak buat apa? Potong dulu. Potong. Nak potong apa? Dhamir yang berada di belakang dan di sini kita ada hu. Kita ada hu di belakang. Baik. Ya. Kita dah potong hu. Kemudian nak buat apa? Kita kena Tengok double terjemahan. confirm, lihat terjemahan. Baik, yang suruhu, apakah terjemahannya? Dan rasul-rasulnya. Sebelum tu. Yang suruh. Dia Punya menolong. agamanya. Menolong agamanya. agamanya. So adanya perkataannya. So bila ada sebab itu okay. Yang terbaik kita ada Al-Quran terjemahan. Sebab apa? Bila ada dua perkataan yang sama, kadang-kadang terjemahan tak letakkan dua-duanya. Okay, nanti kita akan lihat. Baik, ada perkataannya dalam terjemahan, maka betul kategori perkataan ini apa dia? Hu Isim ini dhamir. dia adalah isim, detail sikit dia adalah isim dhamir. Settle. Wa rusulahu, kita jumpa lagi. Ada hu di hujung itu. Kita pun potong lahu itu. Baik. Nak buat apa? Dah lepas potong, double confirm dulu. Lihat terjemahan. Ada tak perkataannya? Dan rusulahu terjemahannya ialah Rasulnya. Rasul-rasulnya. Adanya kat situ, maka betul. Okay, kita potong ni betul. Maksudnya dia bukan sebahagian daripada perkataan. Kemudian baru letakkan kategori. Hu ini kategori besarnya ialah Isim dhamir. isim. Detail sikit dia adalah isim dhamir. Baik. Kita ada dua nya di situ. Boleh bacakan tak terjemahan ayat yang penuh sikit? May yang suruhu wa rusulahu. Daripada tuan terjemahan. Baca yang terjemahan ayat.
Siapa Itu yang siapa? menolongnya, agamanya dan rasul-rasulnya. Siapa yang dia menolong agamanya dan para rasulnya. Okey, alhamdulillah. Pada ayat ini terjemahannya itu, nya diulang 2 kali dan pada kedua-dua tempat itu perkataan nya itu diletakkan. So dia dapatlah membantu kita. Dan ada dalam Al-Quran yang terjemahan perkataan itu tak diletakkan penuh. Sebab apa? Sebab nak bagi ayat itu mudah difahami. Maka ada sebahagian yang dibuang, dhamir yang tidak disebut, terjemahan yang detail itu dibuang, kan, kerana nak bagi ayat itu mudah difahami. Sebab itu yang terbaik adalah kita ada Al-Quran terjemahan perkata. Sebab Al-Quran terjemahan perkata, dia bagi setiap perkataan tu secara detail dia punya terjemahan itu. Okay, baik. So ini dhamir yang pertama, huwa, kan, hu. Bila dia bersambung dengan perkataan lain, tulisannya jadi begini. Baik, seterusnya kita ada hum Salah, dan Ustaz. jum. Ya, saya silakan. Tadi he kan? Mm-mm. He. Apa bezanya who dengan he tu? Baik, apa bezanya hu dan juga hi? Kalau kita tulis WhatsApp adalah beza dia, kan. Satu gelak yang hu, satu gelak hi. Kan? Ada beza lah, kan. Tapi untuk ni, apa beza hu dan juga hi? Baik, terjemahannya ada satu sahaja, nya. Cuma bila kita lihat baris ada dua, satu baris depan dan satu baris bawah. Apakah bezanya? Bezanya ialah pada kedudukan perkataan tu. Dia bersambung dengan perkataan apa. So tu beza dia yang akan efek kepada perkataan itu. Selalunya kalau sebelum itu perkataan yang berbaris bawah, maka ha itu akan baris bawah. Baik itu fi, hi. Begitu dia punya perkataannya. Terjemahannya sama, tapi dia tengok pada perkataan yang masuk dengan dia. Itu sahaja dia punya beza dia. Ustaz nak tanya, Silakan. kalau yang hu dengan hi tadi dia tidak mengubah maksud Ustaz Tak ada. Sama, hu dan hi kedua-dua maksudnya nya sama. Kedua-dua maksudnya adalah nya, menunjukkan kepada dia ataupun seorang. Oh, dia kalau fihi tidaklah jadi fihu, jadi tak kenalah dia punya tata bahasa dia. Tak. Kita guna apa yang Quran dah letakkan. So Quran letakkan fihi, kita pun gunalah fihi, kan. Okey, terima kasih. Ayat lain Quran letakkan minhu. So kita gunalah Oh, minhu. Begitulah penggunaannya, kan, minhu. Kita ada perkataan lahu ma fis samawati wal ard. So kita guna itulah perkataan. Barisnya itu kita guna sebab Quran letakkan sebegitu. Kalau tersilap baca macam mana, Ustaz? Okey ke? Kalau tersilap baca, pertama kalau tak apalah. Yang kedua, kalau silap baca lahu kita baca lahi. Contohnya lah, tak perasan, tak apa, makna tidak berubah sebab maknanya sama. Nya juga. Walaupun dia baris itu berbeza. Untuk dhamir sahaja. Lain daripada dhamir, maksud dia akan berubah. Untuk dhamir dia sama. Maknanya tetap sama, satu je. Tapi untuk perkataan lain dia akan berubah. Contoh kita ada perkataan Allahu dan kita ada perkataan Allaha. So ni berbeza. So kalau dia dalam perkataan yang lain selain daripada dhamir, baris itu akan memberi makna yang berbeza. Dia bukan makna yang sama kepada setiap kedudukan perkataan tu dalam ayat ataupun tugas perkataan tu dalam ayat, dia akan berbeza. Tapi kalau untuk dhamir tak apa. Bukan maksudnya tak apa, lepas ni boleh belasah je makna baris, tak. Kalau tersilap dia tak ubah makna. Tapi kalau perkataan yang lain dia akan ubah makna. Silakan. Ustaz, Allahu tu, tu bukan dhamir. Jadi setiap ayat yang setiap perkataan yang Allahu memang confirm bukan dhamir. Ke dia ikut makna? Betul. Setiap perkataan Allahu confirm bukan dhamir. Sebab ha itu dia sebahagian daripada perkataan. Dia sebahagian daripada perkataan. So kalau jumpa Allahu ataupun Allahi, confirm dia bukan dhamir punya. Sebab ha itu dia sebahagian daripada perkataan.
Makna pada Allah saja kan Ustaz kan? Pada Allah, pada perkataan Allah sahaja. Dan mungkin dalam Quran adalah beberapa perkataan lain yang berakhir dengan ha juga, cuma yang kerap jumpa perkataan Allah lah yang ha-nya berada di hujung. Maka sebab itu bila kita dah potong satu perkataan, kita tak boleh confident. Lepas dah potong, kena double confirm. Kena semak semula dengan terjemahan. Ada tak perkataan yang kita cari? So contoh kalau hu ataupun hi ini, maknanya adalah nya. So kena tengok dalam terjemahan lah, ada tak perkataan nya. So kalau ada baru boleh proceed untuk potong asingkan. Kalau tak ada, kita hold perkataan tu. Kita hold dulu. Biar je. Tak payah pening-pening fikir. Cari kat mana terselit dia punya nya itu. Tak perlu. Boleh? Baik. Domain seterusnya adalah home. Ini adalah home. Baik, home ini saya kira mudah. Sebab apa? Sebab home yang bentuk seorang tak bersambung dengan home yang bersambung, bunyinya lebih kurang. Bunyinya itu lebih kurang. Berbeza dengan huwa tadi, bila dia bersambung, tinggal hu ini sahaja. Wa itu dah hilang. Hum ini bila dia bersambung, ada kala dia akan bunyi hum, ada kala dia akan bunyi him. Dua. Tetapi baris yang berbeza, maknanya tetap sama, menunjukkan kepada mereka. Tetap sama. Baik. Kita lihat dalam contoh, kita ambil je ayat yang sama tadi. Sebentar. Kita ambil ayat yang lain. Kita ambil tengok ayat yang selepas itu. Baik. Ayat ke-26. Ayat ke-26. Baik. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtad. Baik. Kita lihat pada perkataan faminhum. Jumpa satu perkataan, first kali nak buat apa? Potong dulu. Baik, kat sini nak potong kat mana? Yang paling mudah adalah dhamir yang berada di belakang. Dan di sini kita nak potong adalah hum yang berada di belakang tu. Baik, kita dah nak potong hum ini. Terus nak letakkan kategori ke? Belum lagi. Kena double confirm. Lihat dalam terjemahan. Nak tengok dalam terjemahan perkataan apa? Ada tak perkataan mereka? Ada. Baik. Faminhum terjemahannya? Maka di antara mereka. Maka di antara mereka. Ada perkataan mereka, maka betul lah kita boleh potong. Dia bukan sebahagian daripada perkataan. Baik, kemudian baru letakkan kategori hum. Kategori besarnya apa? Isim fi'il harf. Kategorinya adalah isim. Detail sikit dia adalah isim dhamir. Baik. Faminhum muhtad wa katsirum minhum fasiqun. Jadi saya kita jumpa perkataan minhum. Kita potong hum di belakang tu. Kemudian lihat pada terjemahan ada tak perkataan mereka dan dia sama dengan atas tadi. So confirm ada perkataan mereka. Kemudian baru letakkan kategori perkataan itu. Dia adalah isim dhamir. Baik, dan perkataan ini yang awalnya kita jumpa di mana? Him ini ataupun hum ini awalnya satu lagi kita jumpa pada surah Al-Fatihah. Pada surah Al-Fatihah. Pada ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim. So alaihim, nak buat apa perkataan alaihim? Jumpa satu perkataan pertama sekali kita potong dulu. So nak potong apa? Potong dhamir yang berada di belakang tu. Baik, so kita ada alai satu dan juga him satu. Yang kita nak fokus adalah pada him sahaja. Baik, dah potong nak buat apa? Double confirm. Lihat pada terjemahan. Ada tak perkataan mereka? Dan alaihim terjemahannya ialah ke atas. Atas mereka. Mereka. Ada perkataan mereka. Maka betul. Mereka. Him ini dia bukan sebahagian daripada alai. So kita boleh potong. Baru letakkan kategori selepas itu. Him kategori besarnya dia adalah isim. Detail sikit dia adalah isim dhamir. Kalau kita pergi muka surat yang sebelah itu, ayat yang ke-6, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, muka surat ketiga, ayat yang ke-6.
Ayat yang ke-6. Bihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Him. So kita ada alaihim, nak buat apa? Potong dulu. Asingkan dia. So him saja yang kita nak fokus. Tengok dalam terjemahan ada tak perkataan mereka bersama dengan perkataan dia alaihim. Ada. Maka him ini kategorinya adalah isim. Isim apa? Isim dhamir. Pentingnya potong ini sebab apa? Sebab alai ini saya kongsikan kategorinya adalah harf, dia adalah kata sendi. Kalau kita tak potong, kita letakkan semua ini dhamir, kita dah salah. Letakkan semua isim, kita dah salah letakkan kategori itu. Kerana yang dhamir ataupun isim itu hanyalah him sahaja. Alai dia tidak termasuk. Dia dua perkataan yang berbeza. Anzartahum, panjangnya dia punya perkataan, tapi tak kisah. Sebab yang kita nak fokus adalah apa? Him. Pada dhamir yang berada di belakang itu. So kita potong belakang tu, asingkan dia. Kemudian double confirm, lihat dalam terjemahan ada tak perkataan mereka. Mereka. Ada. Ada. Engkau beri amaran kepada mereka. Baik, maka kategori home ini kategori besarnya dia adalah isim. Detail Dhamir. dia adalah isim dhamir. Am lam tunzir hum, ada lagi hum. Potong dulu, asingkan dia. Kemudian double confirm. Check dengan lihat terjemahan ada tak perkataan mereka. Tunzir hum, engkau beri peringatan pada mereka. Maka kategorinya adalah Isim. Isim dhamir. Yang ini Ustaz, home dia bersendirian kan Ustaz? Dia asalnya dia bersambung, tapi sebab huruf ra ini tak boleh sambung dengan ha. Sebab tu pada tulisannya itu tak sambung lah. Tapi So mudah. Kalau macam ni mudahlah kita nak detect kan, sebab dia tulisan dia tak bersambung. Tapi sebenarnya dia satu perkataan, sebab itu tulisan dia tu rapat. Tulisannya itu rapat. Jadi satu perkataan. Itu perkataan sepatutnya. Khatamallahu, ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim. Nak buat apa? Potong dulu. Potong him yang berada di belakang itu. Kemudian cek dalam terjemahan. Kemudian baru letakkan. Hati-hati mereka. Ada perkataan mereka. Lulus. Kategorinya adalah isim dhamir. Isim apa? Isim dhamir. Wa ala sam'ihim. So ada pendengaran kita mereka. potong dulu him yang berada Sam'i. di belakang. Double confirm, lihat pada terjemahan. Sam'ihim, pendengaran mereka. Ada perkataan mereka. Him kategorinya apa? Isim dhamir juga. Kategorinya adalah isim. Detail sikit dia adalah isim dhamir. Wa ala absarihim. Sama Sama juga, penglihatan. kasih potong dulu. Lihat dalam terjemahan ada tak perkataan mereka. Absarihim, penglihatan mereka. So ada. Baik, maka kategori him ini adalah isim Dhamir. walahum. Lah ini perkataan selalu kita jumpa lahum. Nak buat apa? Pertama sekali potong dulu. So la tu lain, hum itu lain. Baik. Kalau walaupun kita dah potong, tinggal satu huruf saja. Jangan bimbang. Satu huruf dalam bahasa Arab ada makna. Satu huruf dalam bahasa Arab ada makna. Kayak macam wa ni tadi kita potong. So sebenarnya dia ada wa ni satu perkataan, la ni satu, hum ni satu. So dia tiga-tiga ni asing semua. Dan tiga-tiga ada makna yang tersendiri dan ada kategori yang tersendiri. La tu maksud apa Ustaz? La ni bagi. Bagi. Bagi ataupun untuk. Untuk. Bagi ataupun untuk. Bukan tidak ke? Ya. Bukan. La besar. Yang tidak tu lam alif, yang ni. Yang ni la yu'minun. La yang besar. Ini la yang tidak. Kalau la pendek ini salah satu maknanya adalah bagi ataupun untuk. Dia ada beberapa makna yang lain. Untuk la, atau la ataupun li dalam Quran, dia ada 22 makna. Dia ada 22 makna. Nampak macam satu huruf je kan? Tapi dia ada 22 makna dalam Quran. So, jangan bimbang kalau kita potong tu tinggal satu je, tak payah risau. Dia banyak makna ada sebenarnya walaupun dia satu huruf je. Itulah bahasa Arab. Baik, hum. Tengok dalam terjemahan ada tak perkataan mereka.
ada dan Ada. bagi mereka. Letakkan kategori besarnya adalah isim. Isim. Detail sikit dia adalah dhamir. Domir. Okay, sama ayat ke-8 pun kita ada pada penghujung itu wama hum bimu'minin. Ini yang dia yang tak bersambung. Baik, sama ayat bawah tu pergi kita akan jumpa him yang sangat banyak. Banyak tak hum dan juga him? Sangat banyak. Sebab itu dia top 4 dhamir yang kerap sekali berulang dalam Quran. So ini bentuk tulisannya dalam Al-Quran untuk dhamir hum. Bentuknya ada dua, hum dan juga him, tetapi terjemahannya semua sama. Terjemahannya adalah mereka. Mereka. Baik. Dhamir yang ketiga ialah hiya. Kalau dia duduk seorang-seorang, bunyinya hiya. Bunyinya hiya. Tapi bila dia bersambung dengan perkataan yang lain, dia duduk di belakang, dia jadi ha. Ha, sama ada ha dia tak bersambung tulisan ha itu dengan huruf sebelumnya, ataupun dia bersambung, dia jadilah ha simpul yang begini. Tetapi terjemahannya tetap sama, nya merujuk kepada satu dan kepada orang ataupun sesuatu yang berbentuk feminin. Yang bentuk feminin. Okay, baik. Kita lihat pada contoh. Kita try tengok pada awal-awal Al-Baqarah ini. Dia tak banyak sebenarnya. Awal-awal Baqarah, dhamir yang paling banyak adalah hum dan juga antum. Yang paling banyak sekali hum dan juga antum. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-24, muka surat 4. Ayat ke-24, muka surat yang ke-4. Fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Baik, perkataan waquduha. Nak buat apa? Potong dulu. Nak potong apa? Ha yang berada di belakang tu. So ada waqudu dan juga ha. Ha ini terjemahannya apa? Terjemahannya adalah nya. Untuk kita nak double confirm. Lihat dalam terjemahan ada tak perkataannya, waquduha terjemahannya ialah bahan bakar nya. So ada perkataannya dalam terjemahan. Baik, maka ha ini kategorinya apa? Kategorinya isim fi'il harf. Isim dhamir Kategori besarnya dia adalah isim. Detail sikit dia adalah dhamir. Muka surat sebelah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum. Jumpa lagi lahum. Kita tengok lahum, so potong hum itu. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Selalu tak jumpa potongan ayat ni? Lalu. So nak lihat pada perkataan tahtiha. Apa nak buat? Potong dulu. Nak potong kat mana? Ha yang berada di belakang tu. Baik, ini ha bentuknya tulisannya itu bersambung. So dia jadilah ha simpul. Baik, lihat dalam terjemahan ada tak perkataannya? Ada mengalir di bawahnya. Nya. So ada perkataannya merujuk kepada satu yang bentuk feminin. Tak apa. Baik, maka kategorinya apa? Isim fi'il harf. Kategori besarnya dia adalah isim. Isim apa? Dia adalah isim dhamir nya feminin. Feminin. Kullama ruziqu minha. Jumpa lagi. Nak buat apa? Potong dulu. Potong apa? Ha yang berada di belakang itu. Baik. Lihat dalam terjemahan ada tak perkataannya minha daripadanya ada. Maka kategori ha ini, kategori besarnya apa? Kategori besarnya dia adalah isim. Isim apa? Dia adalah isim dhamir. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Baik, kita ada jumpa ha kat sini. Boleh kira tak? Ha ni. Tak boleh kira. Sebab apa tak boleh kira? Sebab dia berada di awal perkataan. Dhamir yang bersambung dia akan berada di hujung perkataan. Dia tak ada kat depan. Kalau ada kat depan, confirm bukan. Hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi. So kita ada bihi ni. Ni hi tadi, dhamir huwa tadi. Mutasyabiha. Baik, kita ada ha kat sini. Mutasyabiha. Okey. Baik, maka nak buat apa? Potong dulu. Baik, boleh potong. Cari dalam terjemahan ada tak perkataannya
Baik, mutasyabihah, silakan. Ada tak perkataannya? Apakah terjemahannya? Itu di situ yang serupa saja Ustaz. Yang serupa, dia tak tulisnya. Tak ada. Kenapa dia tak ada tulisnya? Sebab dia tak lupa Ustaz. So kita nak buat apa? Salah lah. Tak payah pening kepala, tinggalkan je. Kenapa dia tak ada tulisnya? Kenapa dia tak ada tulisnya? Baik, kerana yang kita cari ini barisnya ada berapa? Satu je. Yang ini? Ini 2 tanwin. 2. So salah takkan ada. Bukan punya lah. Dia barisnya hanya satu je. Kalau tanwin confirm tak ada. Walaupun dia tetap baris atas. Tapi dia tanwin. Tunggang terbalikkanlah perkataan tu, takkan jumpa nya. Sebab ini dia adalah bukan yang dhamir ini. Dhamir ni barisnya hanya satu sahaja, dia bukan tanwin. Baik. Mutasyabihah tu satu perkataan lah Ustaz. Satu perkataan. Maka mutasyabihah ini adalah satu perkataan. So kalau tak boleh potong, ini ada semua satu perkataan. Walahum, so kita ada hum kat sini lagi. Tadi kita dah ambil. Fiha, lihat pada perkataan fiha. Baik, nak buat apa? Potong dulu. Kita potong. Itu asingkan. Baik, lihat dalam terjemahan ada tak perkataan apa? Fiha terjemahannya apa? Di dalam nya. So ada perkataan nya, maka kategori besar perkataan ini adalah isim. Detail sikit dia adalah dhamir. Atas alif ni ada yang macam ombak ni. Boleh ke? Kita terima ke? Macam ni. Tanda mat boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebab ini adalah sebab hukum tajwid. Dia tidak merubah makna dan juga tidak merubah tanda. Ini hanyalah untuk hukum tajwid sebab lepas itu adanya huruf hamzah. Yang ini lepas minha ni tadi tak ada huruf hamzah. Sebab tu dia tak ada tanda ombak tu. Tapi terjemahannya semua sama. Nya juga. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum, kita jumpa lagi hum. Fiha, kita jumpa lagi khalidun. Baik. Maka ini bentuk dhamir apabila dia bersambung dengan perkataan yang lain dan dia sangat banyak berada dalam Al-Quran. Baik, kita tengok ayat selepas daripada itu, saya buatkan saja. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kita ada kat sini. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu. Kita ada hu kat situ. Al-haqqu min rabbihim. Kita ada him kat situ. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudhillu bihi. So kita ada hi kat sini. Kathiran wa yahdi bihi kathira. Kita baru ambil 3 je dhamir sambung. Banyak tak jumpa? Banyak dah jumpa dalam satu ayat. Sebab itu dia katakan dhamir yang bersambung, dhamir yang bersambung dia lebih banyak, lebih kerap kita akan jumpa berbanding dhamir yang duduk seorang. Ustaz, koha tadi? Ya, saya. Koha tadi. Koha. Oh, atas tadi. Fama fauqaha. Okey, baik. Silakan. Isim dhamir kan. Jadi ko tu maksud apa? Baik. So bila kita potong kat sini, apa yang tinggal? Fauqa. Yang tinggal adalah fauqa. Bukan ko saja, fauqa. Dia satu perkataan semua. Fauqa. So fauqa ni maknanya dia atas. Nya. Okey. Baik. Yang terakhir saya nak highlightkan, yang terakhir sebelum kita tutup. Baik. Tadi kita dah lihat dhamir apa? Dhamir hum ini tadi kan? Hum dan juga him. Juga kita dah lihat dhamir tu bila dia duduk seorang. Betul? Bentuknya begini, hum. Okey. Dalam Al-Quran nanti ada waktu yang bunyinya itu, barisnya itu berbeza sedikit. Kerana huruf yang datang selepas itu bagi kesan kepada dia. Pada ayat ke-27 ini kita lihat ulaika humul khasirun. Baik, perkataan humu. Perkataan humu. Baik, asal perkataan dia adalah hum. Adalah hum, baris asal dia hum. Kenapa dia jadi humu? Kerana selepas ini ada alif lam.
ada hamzah wasal yang dia kena sambung. So bila jumpa yang ini sukun, salah seorang kena tolak ansur. Dia macam dalam perkahwinan, salah seorang kena tolak ansur. Kalau tak tolak ansur, selamatlah. Dua-dua keras je kan, tak edi. Dia kena tolak, ada tolak ansur. Maka bila ada dua sukun, salah satu kena bertolak ansur. Dan yang bertolak ansur tu adalah huruf yang berada di depan. Anak yang sulung yang selalunya kena bertolak ansur. So jadilah asal barisnya sukun, sebab nak sambung dia ditukar barisnya menjadi depan. Sebab itu hum bunyinya jadi humu. Tapi dalam terjemahan tetap sama. Maknanya apa? Maknanya mereka tetap sama. Barisnya sahaja yang berbeza. Jadi kita jangan terkeliru. Perkataan humu kategorinya tetap sama, dia adalah isim dhamir. Dia tetap sama. Walaupun dia bunyinya dah berubah jadi humu. Baik. Begitu juga dengan perkataan kita ada him kan? Kita ada hum dan juga him. Him ini juga nanti dia akan ada tempat yang dia akan jadi himu. Himu. Dia akan jadi himu. Kenapa dia jadi berbaris? Kerana dia nak meraihkan hukum tajwid, kerana perkataan yang datang selepas itu adalah sukun memaksa dia untuk berbaris, untuk ada baris juga. Untuk ada baris juga. Antaranya kita lihat yang terakhir, ustaz ni pada tadi yang terakhir tak habis-habis ni. Ini betul terakhir. Ini betul yang terakhir punya. Saya takut saya terlupa. Tak apa Ustaz. Baik. Tak apa. Baik, pada ayat yang ke-61 ni, ayatnya panjang, kita lihat di tengah-tengah itu, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Perkataan apa? Alaihim. Asalnya apa? Asalnya alaihim. Itu yang kita baca dalam surah Al-Fatihah tu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kenapa dia jadi alaihimu? Kerana nak sambung dengan huruf yang datang selepas itu. So ini ada hamzah wasal namanya. So wasal tu maksud dia sambung. So dia kena sambung. So sukun, macam mana dia nak sambung dengan sukun? Tak boleh. So dia kena dibariskan. So berubahlah barisnya daripada alaihim menjadi alaihimu. Tapi kategorinya tetap sama. Jumpa perkataan ini tetap kena potong. Dan kategorinya sama. Dia tetap isim dhamir. Tetap sama. Walaupun barisnya Ustaz, nak tanya Ustaz. Silakan. Waduribat alaihimul lazimul Alaihimuzillah. Kalau diwakafkan jadi alaihim Ustaz Betul. Waduribat alaihim. Betul. Kalau kita wakafkan sama alaihim. Jadi alaihim, bila kita wasal dia jadi himul lazimul. Betul. Bila sambung baru dia jadi alaihimuzillah. Kalau berhenti tetap maintain alaihim. Sama. Baik. Ustaz, Ya saya. Ustaz, kalau sambung ni, dia mesti mu saja ke? Mami? Baik. Nak sambung mu ke, ma ke, mi. Macam mana? Baik. Itu semua bergantung pada apa yang Al-Quran telah letakkan. Kerana ada yang nanti barisnya itu dia bertukar menjadi bawah. Kan? Bertukar menjadi, dia ada bawah dan depan saja. Untuk yang baris berubah ni, ada depan dan juga bawah saja. Dia tak ada atas. Dia ada bawah dan juga depan sahaja. Bagaimana bentuk berubahnya itu Al-Quran telah letakkan bentuknya yang begitu. Sebagaimana perkataan hi, nak letak hi ke hu, kan him, nak letak him ke hum. Kan, maka dia bergantung pada perkataan yang masuk sebelum daripada itu. Baik. Dan mungkin juga ada yang bertanya, Ustaz, habis tu takkan setiap perkataan kita nak kena tengok terjemahan dulu, kan? Nak double confirm. Penat tu kan, kita nak ingat terjemahan ni pun banyak juga ni nak kena ingat ni. Dah lah nak kena hafal dia punya domain yang duduk seorang-seorang, domain yang bersambung lagi, nak kena ingat terjemahan lagi. Baik, ini saya bawakan proses untuk permulaan. Untuk permulaan kita kena selalu double confirm, double check dengan Quran terjemahan.
nanti bila dah lama-lama kita dah biasa dah, kita dah tak perlu dah untuk semak dengan Quran terjemahan. Sebab apa? Sebab perkataan dalam Quran itulah pun ulang-ulang. Itulah pun ulang-ulang. Kita akan dah, macam tadi kita jumpa perkataan alaihim. Berapa banyak alaihim? Satu muka surat tu beberapa ada. So lepas ni jumpa alaihim. Him tu nak kena semak lagi tak? Tak perlu semak dah. Jumpa perkataan alaihi. Banyak dah jumpa. Perkataan lahum ataupun lahu. Nak kena semak lagi ke? Tak perlu semak dah. Sebab confirm ada. Confirm dia itu adalah dhamir. So tak perlu semak. So saya bawakan itu untuk permulaan ini sebagai panduan asas, kan? Sebab takut kita tersalah potong. Kita kena bear in mind juga huruf-huruf semua ni dia ada juga sebahagian daripada perkataan. Kita takut kita tersalah potong. Sebab itu kita langkah berjaga-jaga pada permulaan. Nanti bila kita dah biasa, nanti kita tak payah semak pun pada terjemahan. Terus potong, letak kategori, terus tak payah semak pada terjemahan. Ini untuk permulaan je. Untuk permulaan. Jangan bimbang. Lama-lama nanti boleh pakar dah, boleh sebelah mata je. Boleh dah. Tak payah buka dua-dua, sebelah je dah boleh. InsyaAllah. Baik, itu saja saya kongsikan pada pagi ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Saya mohon maaf kita terlebih masa juga. Saya akan berikan nanti beberapa potongan ayat untuk kita buat latihan dhamir setakat yang kita dah ambil, yang bersendirian dan juga 3 yang bersambung itu, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Ya, saya silakan. Ustaz, boleh tak Ustaz PDF kat kami WhatsApp diagram yang Ustaz tunjuk tadi yang isi yang tu. Kalau ada tu, bila Ustaz buat penerangan kami boleh bantu kat situ, ulang kaji boleh nampak Ustaz. Yang mana? Yang dhamir tadi tu ke? Yang diagram yang hi, ha. Oh, yang tadi tu. Okey, baik. Boleh. Tu diagram tu. Boleh, insya-Allah saya akan sertakan nanti. Memang kita dah habis belajar, nanti saya akan bagi diagram tu nanti. Bila kita dah habis bincang pada bahagian dhamir ini nanti. Saya akan beri, insya-Allah. Supaya mudah kan. Memang untuk mula-mula ni bagusnya print selit dekat Quran. Untuk sampai kita dah biasa kan. So bila dah biasa nanti boleh letak dekat tepi dah. Kalau tak nanti cucu balik tengok malu. Apa ni ada diagram dhamir kat sini kan, saya dah hafal. Nenek tak hafal lagi. Betul. Tak ada. Boleh tak kisahlah. Kita belajar sama dengan cucu lah Ustaz. Sama belajar dengan cucu. Tak ada masalah kan. Okey je. Cuma bezanya apa? Bezanya tujuan kita lah. Kan? Kita belajar tu kita dah ada tujuan dan target kita sebab kita nak faham Quran. Bukan sebab saja-saja nak guna, nak bersembang ataupun apa-apa. Baik, kalau ada soalan sementara nak menyampai ke Jumaat yang depan, boleh tanyakan di grup ataupun boleh direct pada saya. Kalau buat latihan sendiri, nak minta saya semak, boleh letakkan di grup ataupun juga boleh direct WhatsApp pada saya bila-bila masa tidak ada masalah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan pada semua meluangkan masa pada pagi ini. Moga Allah nilai sebagai amal yang salih insya-Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.